Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Puan Nurhanani binti Daud dari Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Ingin membentangkan tajuk penyelidikan saya yang bertajuk Inovasi Atap Genting menggunakan serbuk kaca dan serbuk kulit kerang. Terdapat 5 tajuk utama dalam pembentangan kali ini iaitu pengenalan, kajian literatur, metodologi, data dan analisis dan kesimpulan. Inovasi yang dilakukan adalah merupakan inovasi terhadap atap genting konkrit oleh kerana terlalu banyak bahan buangan domestik seperti kaca dan bahan buangan makanan seperti kulit kerang, perbincangan memutuskan untuk menambahkan bahan tersebut ke dalam pembuatan atap genting. Tujuan utama inovasi ini adalah untuk mengurangkan jumlah pembuangan bahan buangan seperti kaca dan kulit kerang, seterusnya dapat menjaga alam sekitar. Seperti yang diketahui ramai, bahan buangan semakin meningkat di Malaysia. Contohnya seperti bahan buangan domestik seperti makanan, bahan plastik dan juga serpihan kaca. Sebagai mengatasi masalah ini, terhasillah inovasi atap genting dengan menambah serbuk kaca dan serbuk kulit kerang tanpa mengubah bahan-bahan asal bagi menambahkan kadar telapan air dan daya tahan haba atap genting tersebut. Skop kajian merangkumi pembuatan atap genting melibatkan kulit kerang dan serbuk kaca dan ujian yang terlibat adalah ujian telapan air dan tebatan bata. Antara kepentingan kajian adalah menghasilkan atap genting yang berkemungkinan lebih kukuh dan tahan haba. Seterusnya, ianya dijangka dapat mengurangkan sisa pembuangan di Malaysia. Antara persoalan kajian adalah adakah atap genting inovasi ini lebih telap air berbanding dengan sedia ada dan adakah inovasi atap genting ini dapat mengurangkan penyerapan haba secara berkesan. Berikut adalah sedikit kajian literatur mengenai kulit kerang dan juga serbuk kaca. Mengikut Yuki 2019, berdasarkan penelitian dalam kajiannya, didapati bahawa bata yang menggunakan campuran kulit kerang adalah lebih tinggi kekuatan mampatan dibandingkan dengan bata hampas tebu. Mengikut Rafikatul, penggunaan kulit kerang sebagai bahan tambah dapat meningkatkan kekuatan konkrit iaitu 5% sehingga 10%. Berikut adalah carta alih metodologi di mana dua ujian yang terlibat selepas mereka bentuk atap genting iaitu ujian penebatan haba dan ujian penyerapan air. Terdapat 4 proses utama dalam mereka bentuk atap genting. Pertama, proses pembuatan atap genting. Acuan atap genting konkrit perlulah dibina terlebih dahulu mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan iaitu 330 mm darab 420 mm. Kedua, proses bancuhan atap genting. Terdapat 3 jenis bancuhan yang dibancuh iaitu 10% serbuk kaca dan 5% serbuk kulit kerang, 5% serbuk kaca dan 5% serbuk kulit kerang dan yang terakhir adalah 10% serbuk kulit kerang dan 5% serbuk kaca. Ketiga, proses pengisian bahan bancuhan ke dalam acuan dan yang keempat merupakan produk akhir di mana selepas proses pengeringan selama 48 jam, acuan dibuka untuk mengeluarkan atap genting yang telah kering sebagai produk akhir. Dalam ujian penyerapan haba, atap genting diletakkan di bawah cahaya matahari dan diambil bacaan suhu selama 1 jam. Bacaan suhu diambil pada jam 1 hingga 2 petang selama 3 hari berturut-turut. Manakala ujian penyerapan air, atap genting telah direndam pada 24, 48 dan 72 jam, kemudian ditimbang sebelum dan selepas ujian. Berikut adalah data yang telah diperolehi dari ujian penebatan haba. Graf seterusnya menunjukkan purata suhu penebatan haba. Dari jadual dan rajah, didapati bahawa atap genting yang menggunakan 5% serbuk kulit kerang dan 5% serbuk kaca adalah atap yang mempunyai penebatan haba yang paling tinggi. Jadual berikut menunjukkan keputusan ujian penyerapan air yang mana telah diambil selepas 24 jam, 48 jam dan juga 72 jam. Dari jadual ini didapati bahawa kadar resapan
Air yang paling rendah adalah sebanyak 2.3%. Berikut adalah graf penyerapan air. Bacaan berat telah diambil sebelum dan selepas direndam, iaitu selepas 24 jam, selepas 48 jam dan juga selepas 72 jam. Didapati juga bahawa atap genting yang telah diinovasikan lebih berat daripada atap genting kawalan. Ini kerana serbuk kaca dan juga serbuk kulit kerang merupakan bahan tambah kepada atap genting biasa. Berdasarkan jadual dan juga graf, dapat disimpulkan bahawa atap yang paling rendah kadar resapan airnya adalah atap yang menggunakan 10% serbuk kaca dan 5% serbuk kulit kerang, yang mana telah mencatat nilai kadar resapan adalah sebanyak 2.3% sahaja. Oleh itu, atap ini adalah yang paling sesuai untuk digunakan kerana tahap ketelapan air yang rendah. Walau bagaimanapun, atap ini telah mencatat nilai berat yang tinggi berbanding dengan atap yang lain. Berdasarkan ujian penyerapan haba yang telah dilakukan, inovasi ini telah mencapai objektif yang ditetapkan, iaitu berjaya mengurangkan kadar serapan haba dengan lebih efektif berbanding atap genting yang sedia ada. Hal ini adalah kerana inovasi atap genting yang menambahkan 5% serbuk kaca dan 5% serbuk kulit kerang telah mencatat nilai kadar serapan haba sebanyak 30.4 darjah Celsius. Demikian adalah kerana serbuk kaca mempunyai sifat pantulan haba yang sangat tinggi. Manakala dalam ujian penyerapan air, sampel 10% serbuk kaca dan 5% serbuk kulit kerang telah mencatat nilai kadar resapan air iaitu sebanyak 2.3% sahaja. Sampel tersebut telah mencatat nilai yang paling rendah. Hal ini adalah kerana serbuk kaca dan serbuk kulit kerang mempunyai sifat ketelapan air yang tinggi. Akan tetapi, sampel tersebut mempunyai sedikit kekurangan iaitu serbuk kaca mempunyai kurang daya ikatan antara zarah-zarah bancuhan konkrit. Secara kesimpulannya, sampel butter yang dihasilkan mampu mengurangkan kadar serapan haba serta mampu mengurangkan kadar resapan air dengan lebih efektif. Cuma, beberapa penambahbaikan perlu dilakukan lagi untuk projek di masa akan datang. Berikut adalah beberapa cadangan yang boleh dimurnikan lagi untuk penyelidik lain meneruskan kajian ini di masa hadapan. Antaranya adalah pertama, menambahkan lapisan cat pada atap genting bagi menambahkan pantulan haba. Yang kedua, menggantikan serbuk kaca dengan suatu bahan yang mempunyai daya ikatan yang lebih baik, contohnya seperti kulit telur. Dan yang ketiga, pastikan tiada ralat yang berlaku semasa pengambilan data. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.